Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat jumpa lagi malam ni dalam majlis ilmu. Semoga kita semua dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah 4 purnama tak main ke masjid tuan-tuan mai balik. Lepas tu lupa nak ngajak ke mana tu. Ada nak boleh tu. Baik. Siapa yang ada buku muka surat 147. Betul je no? Tak tahu betul. 4 bulan terlupa. 147. Okey. Persoalan 162. Betul ya? Okey. Bolehkah seseorang yang berjalan jauh tanpa arah tujuan dan tidak tahu jarak perjalanan mengqasarkan solat sepanjang perjalanan? Tapi tak tahu pergi mana. Orang tanya Nabi mana? Tak tahu ya. Tapi jauh, sampai Johor. Ni sampai Tanjung Johor tu takkan nak lejak pergi Singapura. Dia boleh tak orang yang berjalan jauh tak tahu pergi mana dan tak tahu jarak perjalanan, dia nak qasar solat sepanjang perjalanan dia. Boleh tak boleh? Jawab dia antara syarat qasar ialah mengetahui tempat yang nak dituju supaya dapat diketahui jarak perjalanan yang mengharuskan qasar solat. Oleh itu, seseorang yang bermusafir tanpa mengetahui arah yang nak dituju tidak harus mengqasarkan solat sekalipun perjalanannya melebihi 2 marhalah. Itu jelas ya. Saya cerita itu ni. Dalam kisah macam ni, dia pergi seorang-seorang ni tak tahu pergi mana. Daripada Kemuntin dia naik kereta deras sampai Kemuntin. Dari Kemuntin ke Kemuntin, Kemuntin Perak. Cukup tak 2 marhalah? Cukup tak? Cukup, tapi dia tak tahu pergi mana. Sedap-sedap sampai Kemuntin. Maka dia tak boleh mengqasarkan sembahyang. Jamak pun tak boleh. Sebab daripada awal dia tak tahu pergi mana. Walaupun perjalanannya melebihi 2 marhalah. Tapi macam saya cerita dulu lah, kalau sampai di Sungai Dua, dia niat nak pergi Kemuntin. Kalau sampai Sungai Dua dia niat pergi Kemuntin, maka perjalanannya mesti bermula daripada Sungai Dua, tak mula daripada Kemuntin sini. Jadi sukatlah daripada Sungai Dua pergi Kemuntin Perak tu cukup tak 2 marhalah. Kalau cukup, dia boleh mengqasarkan sembahyang. Kalau tak cukup, dia sembahyang cara tamam. Cara tamam. Itu satu. Yang kedua, dalam kenderaan tu ada 2 orang atau 3 manusia. Maka keadaan yang pertama ni ada 3 orang 4 orang tu, tiga tu semua tak tahu nak pergi mana. Semua tak tahu pergi mana. Maka walaupun perjalanan depa jauh lebih daripada 2 marhalah, semua depa tak boleh mengqasarkan sembahyang. Jamak pun tak boleh. Pasal tak tahu arah tujuan. Keadaan yang kedua, dalam kenderaan tu lebih daripada seorang, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang tahu nak pergi mana, ada yang tak tahu pergi mana. Ada yang tahu nak pergi mana, ada yang tak tahu pergi mana. Maka yang tahu tu, maka dia boleh mengqasarkan sembahyang kalau jarak perjalanan dia 2 marhalah dan lebih. Hak yang tak tahu tak boleh mengqasarkan sembahyang. Biasanya hak mana yang tahu, hak mana yang tak tahu? Mana tahu, mana tak tahu? Nah, biasanya driver lah tahu. Driver tahu saya dia nak bawa. Penumpang tak tahu. Tapi kalau driver tak tahu, penumpang tahu, tu 3 suku. Biasanya driver yang tahu nak pergi mana. Kan saya cerita dah itu. 2 lelaki bini pergi Terengganu. Lelaki tahu, bini tak tahu. Sampai tengah jalan, lelaki boleh mengqasar dan menjamakkan sembahyang, bini tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tak tahu.
Tapi kalau bagi tahu tak apalah. Ada jenis lelaki bini hak lelaki buat kerin tu. Ada. Kau belah kementin pun dah. Dia buat kerin ni pun orang nak bina. Ikut aku dah saya cakap banyak. Ikut dah saya cakap banyak. Dah lah Nabi mana ni jauh ni. Ikut. Kalau rasa tak ni berhenti naik bas balik. Dia buat lalu tu. Akhir-akhir sampai di Greek. Sampai Greek tu dah boleh khusat semayang lah. Tapi oleh kerana tak tahu, laki hak yang tahu tu dia boleh khusat. Bini kena semayang cara tamam. Jamak pun tak boleh, khusat pun tak boleh. Tu dia panggil laki kejam. Laki kejam, kira dia tak kau orang. Baik. Soalan 163. Bilakah seseorang musafir itu tidak lagi boleh mengqasarkan solat? Kita duk mengaji bab qasar ni, mengaji duk ulang-ulang tu leleh kadang dilupa juga. Lupa je, tapi tak apalah. Untuk ada buku ni bacalah. Kalau nak pergi berjalan mana-mana buat buku ni. Kalau nak qasar disangkut mana buka. Buka. Bilakah seseorang musafir itu tidak lagi boleh mengqasarkan solat? Okey. Dia tidak lagi boleh mengqasarkan solat dalam 4 keadaan lah. Yang pertama, bila dia berniat hendak bermukim selama 4 hari atau lebih di tempat yang dituju. Apabila telah sampai, terputuslah permusafirannya. Dia wajib menyempurnakan solat secara tamam sepanjang tempoh dia tinggal di tempat itu. Dia hanya boleh mengqasarkan solat pada hari pergi dan hari berangkat balik. Contoh macam ni. Sepanjang perjalanan dia boleh mengqasarkan dan jamak. Bila dia sampai di kawasan dia nak bermukim tu dia mesti 4 hari dan lebih. Tak termasuk hari pi dan hari balik. 4 hari dan lebih. Okey. Jadi bila dia dah sampai, hari pi tu masuk hari yang dalam perjalanan. Bila dia sampai kira sampai dah. Okey. Jadi cerita dia macam ni lah. Saya nak tunjuk contoh tuan-tuan keluar payah. Kita contoh orang mai di dalam Korea kita. Kalau dia mai daripada Pahang, dia mai tengok tepisan dia beranak. Ada orang mai tengok tepisan beranak? Ada tak? Tuan-tuan macam sahabat ni. Saya nak tergelak betul ada seorang imam masuk bilik tadi, saya tunjuk. Orang putih, umur 90. Bini dia beranak. Saya kata, sahabat ni tuan-tuan mencari. Umur dia 90, bini dia umur 44. Bini dia tu bukan nombor 1 lah, nombor berapa saya tak tahu lah. Tapi orang putih tu umur dia 90. Dapat anak. Agak-agak jadi ke mana? Kemas ni benih bagus mana? Sahabat ni. Satu orang dia mai daripada Pahang. Dia nak bermukim di Kemuntin. Okey. Kalau dia niat nak bermukim di Kemuntin selama 4 hari dan lebih, bila dia sampai di kawasan pemukiman dia tak boleh qasar dah. Dia tak boleh qasar dah. Katalah dia mai dekat-dekat nak zuhur lah. Dekat-dekat nak zuhur lah. Dia nak jamak dan qasar. Artinya sebelum dia masuk dalam Korea Kemuntin ni, dia masih dalam Korea Masjid A'la. Dia tunggu orang bang zuhur, dia boleh jamak dan qasar. Tapi kalau kita ada langkah masuk sempadan Korea Masjid Kemuntin, maka putihlah musafir dia. Sebab dia orang yang bermusafir. Kalau dia niat nak bermukim selama 4 hari dan lebih. Okey. Besok bila dia dah nak balik, dia duduk dalam kawasan Kemuntin ni, dia tak boleh mengqasarkan hari nak balik tu, tak boleh. Dia kena keluar dulu. Dia keluar daripada kawasan Masjid Kemuntin ni, pergi di Masjid A'la, baru dia boleh mengqasarkan. Tu cerita dah. Jadi itu keadaan yang pertama. Orang tu tak boleh lagi mengqasarkan solat kalau dia sudah berada dalam kawasan pemukiman baru dia, tempat dia bermukim 4 hari dan lebih. Yang kedua, seorang itu tidak lagi boleh mengqasarkan solat bila dia berniat hendak balik ke tempat asal semasa dalam perjalanan. Jadi hati kita jangan duk niat lebih-lebih ke orang. Kita batal niat pun tak boleh lah. Kita nak pergi Ipoh. Kita nak pergi Ipoh. Bila kita nak pergi Ipoh, sampai tang taping.
Sampai tang taping, masa tu lohok tak masuk lagi. Balik aku tak larat. Lah hati dia nak balik. Balik aku tak larat. Bila hati kata balik aku tak larat, mulut pun kata balik aku tak larat. Tak kira dia sampai exit Kemunti tu, dia nak kena balik. Bini kata takkan nak balik kot. Balik lah kita dosa tapi pula. Aku tak larat. Dengan sebab dia niat tu, maka terputuslah permusafiran dia. Maka dia tak boleh lagi menjamakkan. Kalau lohok masuk masa tu, nak qasar tak boleh, jamak pun tak boleh. Kalau dia apa orang panggil? Kalau lohok masuk masa tu, dia nak meneruskan ke Ipoh. Kalau daripada taping ke Ipoh tu cukup 2 marhalah. Kalau daripada taping ke Ipoh cukup 2 marhalah, maka dia boleh lah. Dia boleh mengqasarkan. Tapi kalau lohok masuk masa tu, dia tak boleh jamakkan. Tak boleh jamakkan asak ke ni, sebab situ tempat dia memulakan perjalanan. Dia kena keluar daripada sempadan Qaryah tempat dia duduk tu. Itu kaedah dia. Tapi kalau daripada taping pergi ke tempat berikutnya tak cukup 2 marhalah, dia kena sembahyang cara tamam. Sebab tu hati kena jaga. Jangan duk niat nak patah balik. Jangan niat patah balik. Niat nak pergi Tamoh lagi boleh. Aku nak pergi Ipoh, niat lagi. Kalau selesai urusan aku nak pergi Kuala Lumpur. Hak tu tak apa. Halah kelebih tak apa. Halah ke nak Bustan tak boleh. Kemudian yang ketiga, perjalanannya berakhir apabila telah kembali ke tempat tinggalnya. Ini dia balik rumah dia balik. Kita pergi Kuala Lumpur, kita balik mai kawasan kita Kemunti, habis. Tidak lagi boleh menjamakkan sembahyang. Tidak lagi boleh mengqasarkan sembahyang. Jamak pun kita rangkum sekali ya. Sebab apa? Perjalanan kita telah berakhir. Tadi berakhir kita sampai tempat baru tu, kita bermukim. Lah kita balik ke tempat asal kita. Tempat tinggal kita, tempat pemukiman. Sebab tu orang yang cerdik, kalau dia berasa dia sampai awal, dia memanfaatkan dia sebagai orang yang musafir. Kalau dia main daripada Kuala Lumpur nak balik sampai ke Kemunti ni, dekat-dekat Lohok tu, kalau dia orang yang nak memanfaatkan perjalanan, maka dia tak terus masuk dalam Qaryah Kemunti dah. Dia melilau kat belah PJ tu. Dengar orang Lohok tu, dia kena pergi Masjid A'la, dia qasar jamak sekali. Lepas tu balik mas ni, orang bangsak buat tak tahu. Orang bangsak buat tak tahu. Orang tanya apa orang tak mayak. Mayanglah. Bila? Tadi. Kuih apa? Kuih 2. Mayang ni mana kuih 2? Masjid A'la. Pasal apa? Musafir. Jadi jawapan dia betul. Dia orang yang memanfaatkan ilmu yang dia ada. Tapi kalau dia tak mau pun tak apalah. Terpulang kat dia lah. Okay. Ini selalu orang duk tanya pasal apa? Kita ada jamak siap-siap dah sampai di tempat kita, tak tahu waktu tu tak habis lagi. Macam mana? Dia jamak siap-siap dah. Waktu tu tak habis lagi. Dia jamak takdim. Sampai siap. Macam mana? Jawab dia boleh. Sebab dia dalam kawasan permusafiran. Okey, yang keempat. Seorang musafir tidak lagi boleh mengqasarkan solat bila dia mengerjakan solat dengan mengikut imam yang bermukim atau imam yang dalam permusafiran mengerjakan solat secara tamam. Kita kalau orang musafir di singgah masjid Kemunti, atau kita duduk Kemunti pergi singgah masjid di Ipoh, pergi ikut tu imam yang bermukim, kita tak boleh qasar. Kita kena sembahyang kena sembahyang tamam. Ataupun kita ikut imam yang musafir, kita tengok jumpa dia di Ipoh, dia kereta nombor KEV, kita KEW. Dia pun usul kita pun ikut dia. Ikut. Dia hantar 4 rakaat. Kita tak boleh bagi salam. Kita kena naik. Dia naik rakaat dia tu, kita pun kena naik rakaat dia. Naik kita tadi terbatas. Kita teruskan seperti biasa. Cuma kita tanya dia, habis memang pasal apa tak buat qasar? Siapa tak buat qasar? Dia tanya awak, hang musafir, dia tahu kena buat tamam. Dia kata aku nak buat qasar. Siapa suruh ikut aku? Lebih kurang tu lah. Tak ada masalah. Jadi
orang yang musafir, tapi orang musafir kalau dia sembahyang tamam rugi. Sebab dia rukhsah daripada Allah Taala, tapi tak berdosa. Kalau dia kata, 4 rakaat tu pahala banyak, tak. Qasar tu dia bagi rukhsah kepada orang yang musafir. Boleh buat, tak ada masalah. Jadi kita ni tuan, kalau kita seorang-seorang kita ataupun 2 orang tak apalah, kita seorang-seorang lah, 2 orang ikut payah, kita main seorang-seorang, kita singgah di satu masjid, kita ni musafir. Kalau kita ikut mereka tu, kena sembahyang tamam, sebab mereka muqim. Kalau kita sembahyang seorang-seorang kita, boleh kita qasar. Mana paling baik? Kita ikut mereka ke kita sembahyang seorang-seorang? Dua-dua boleh. Mana paling baik? Qasar. Kalau kita qasar, kita tak dapat pahala berjamaah, pasal kita seorang-seorang. Tapi kalau ikut mereka yang tamam, kita dapat pahala berjamaah. Maka pada ketika itu lebih baik kita sembahyang berjamaah. Lebih baik kita sembahyang berjamaah. Ada satu lagi, kalau kita jamak, satu fardu sembahyang kita sembahyang tamam, satu fardu lagi kita sembahyang qasar. Boleh apa tu? Boleh tak? Boleh. Kita main seorang-seorang kita, tengok mereka ada sembahyang lohor, kita sembahyang seorang-seorang kita nak qasar, rugi, kita tak dapat pahala berjamaah. Jadi kita pun ikutlah kumpulan itu, kita sembahyang zuhur berjamaah tanpa qasar, sembahyang tamam. Habis mereka bagi salam, kita sembahyang asar dengan qasar. Mana? Satu fardu tu buat tamam, satu fardu lagi buat qasar. Tak ada masalah. Boleh. Persoalan yang berikutnya, bolehkah seseorang yang bermusafir bertujuan maksiat mengqasarkan solatnya? Tujuan dia tak elok lah, dia nak pergi jumpa markah lama, nak pergi jumpa markah lama, boleh? Jawab dia tidak boleh dan tidak sah, walaupun perjalanan dia 2 marhalah. Tidak boleh dan tidak sah. Seorang nak pergi tikar lembu ekor, seorang nak pergi merompak, seorang nak pergi buat benda maksiat lah. Jawabnya tidak boleh qasar. Kalau dia qasar pun sembahyang dia tak sah. Perjalanan yang bertujuan maksiat seperti menuju ke satu tempat untuk merompak, mencari perempuan simpanan, dan bermain judi di rumah perjudian, termasuk perjalanan maksiat bagi isteri nusyus yang melarikan diri daripada suaminya. Ni kena banyak. Ni untuk orang perempuan. Orang perempuan, kalau dia laki dia pergi motong, tentu menentu dia main ambil dia, nak bawa pergi tengok anak dia beranak di Kuala Lumpur. Tengok laki tak ada. Lepas tu menentu tajuk mak pergi, dia tak, ayah hang tak ada ni pergi motong. Tinggal mesej. Telefon tak, dia pun tulis kertas kepin, buh atas meja makan, tudung saji. Laki dia pun balik, buka tudung saji, tengok lauk apa semua, ada kertas kepin. Pak hang aku pergi Kuala Lumpur, nak abang pak hang tadi, pak hang tinggal telefon di rumah. Ni aku pergi Kuala Lumpur dengan menentu kita, tengok anak kita beranak. Itu kau maksiat. Kau maksiat tak? Maksiat. Pasal dia pergi tanpa izin. Pergi tanpa izin tu dia kau maksiat, nusyus, dahaka. Sebab kena keluar rumah dia kena minta izin suami. Jadi kau maksiat. Jadi sampailah di Semangui, masuk Lohok, dia pun qasar jamak. Kepala otak dia, jawab dia tak sah, pasal perjalanan dia maksiat. Ni orang perempuan kena peringat, nak belah ikut dan. Orang perempuan nak puasa pun kena minta izin suami, kan boleh duk tak ketahuan. Betul tak? Nak puasa pun kena minta izin suami, puasa sunat. Pasal apa? Suami saya kalau di tengah puasa, suami nak tak kahau. Betul tak? Main kita ni, apa ada dalam suri lah. Dia tahu orang putih tu umur 90 pun ada, tak aku tak ada. Kata habis.
Jadi nak puasa sunat pun kena minta izin suami, nak jalan nak keluar rumah pun kena minta izin suami. Jadi nak keluar sidai baju tak payahlah, hak tu dalam kalangan rumah. Nak keluar pergi jauh-jauh dulu, keluar pergi makan kenduri, keluar pergi pekan, keluar mana. Dia suka belah juga. Tapi kalau isteri tu dididik, diterbiah dengan pendidikan yang baik, insya-Allah dia faham lah. Dia faham. Jadi seseorang yang perjalanannya maksiat tidak boleh mengqasarkan sembahyang. Jamak pun tak boleh dan tidak sah. B. Berikutnya, seseorang yang bermusafir bertujuan maksiat. Seseorang yang bermusafir bertujuan maksiat, tiba-tiba semasa dalam perjalanan dia membatalkan niatnya hendak melakukan maksiat dan menukar niat kepada hendak menziarah sanak saudaranya. Adakah dia masih boleh mengqasarkan solatnya? Saya niat tak bagus. Niat tak bagus. Nak pi edak ayam ketum. Pi edak ayam ketum. Dalam bonek kereta penuh. Sampai tengah jalan, dosa ni. Dia pun berhenti tengah jalan. Ambil ayam ketum tu, buh dalam tung idaman tu. Tu dia pun batai tu deras dengan tujuan yang baik. Pada saat kereta mana tu mai buka-buka tung tu, ambil pergi jual. Dia batai niat maksiat tadi, sampai tengah jalan dia batai niat maksiat, dia tukar menjadi niat yang tidak maksiat, niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persoalan dia, boleh tak dia mengqasarkan sembahyang? Tadi yang maksiat kompon tak boleh. Boleh tak dia mengqasarkan sembahyang? Jawab dia, dalam keadaan ini dia harus mengqasarkan solat dengan 3 syarat. Dia ada syaratnya. Yang pertama, dia bertaubat sebaik sahaja menyedari kesalahannya, kerana berniat hendak melakukan maksiat di destinasi yang hendak dituju. Dia kena taubat dulu. Kalau dia tak taubat tadi, dia taubat ni kena macam ni, sampai Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nak tu. Atau panjang, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia kena istighfar. Dia kena taubat. Nak bagi dia boleh qasar sembahyang. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, permulaan perjalanannya hendaklah bermula di tempat baharu. Iaitu tempat dia bertaubat, bukannya tempat dia memulakan perjalanan kali pertama, iaitu tempat kediaman dia atau tempat pemukiman dia. Kalau dia bertolak daripada Kemuntin, niat jahat nak pergi Kuala Lumpur, sepanjang perjalanan tu memang tak boleh qasar sembahyang. Sampai di Ipoh, batal niat jahat tu, ganti dengan niat yang baik. Lepas tu di Ipoh tu dia mula istighfar, taubat. Maka jarak 2 marhalah tu dikira daripada tempat dia bertaubat tu, bukan daripada ke Kemuntin. Jika daripada tempat dia bertaubat tu sampai ke destinasi cukup 2 marhalah, boleh qasar sembahyang. Kalau tak cukup, tak boleh. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jika jarak perjalanan dari tempat permulaan musafir di tempat baru ke destinasi yang nak dituju mencukupi 2 marhalah, harus baginya mengqasarkan solat. Jika tidak cukup, dia wajib menyempurnakan solat secara tamam. Dia maklah lah, disyarat kena cukup 2 marhalah daripada tempat baru. Jadi orang yang macam ni dia ada doa lah. Orang jalan buat maksiat, kerana nak melakukan maksiat, tiba-tiba dia bertobat tengah jalan, maka orang jenis macam ni ada doa. Yang pertama, daripada tempat dia bertobat tu ke destinasi dia tu cukup 2 marhalah, maka dia boleh qasar sembahyang. Yang kedua, orang yang bertobat tu dia bertobat tang tang mana? Dia nak pergi Rawang. Sampai tang Tapoh.
Sampai Tapah. Cukup Rawang, Tapah Rawang 90 km. Cukup lah. Bosan tak cukup kot. Jadi tak cukup. Bila tak cukup, jawab dia, tak boleh mengqasarkan semayang. Okey. Tapi kebanyakan kita ni, cara umum macam ni lah, kalau orang tujuan nak pergi buat maksiat, biasanya dia bukan qasar semayang, mayang mendak. Misal tu lah, mayang mendak, bukan kata qasar, mayang mendak. Tapi kalau dia nak mayang juga nak qasar, memang tak boleh. Habis. Kemudian yang berikutnya, seorang yang bermusafir bagi tujuan yang harus, tiba-tiba dia menukarkan niatnya hendak melakukan maksiat. Dia terbalik. Tadi yang maksiat tukar jadi baik. Ni yang baik tukar maksiat. Bolehkah dia mengqasarkan solatnya? Okey. Apabila telah berubah niat perjalanannya daripada tujuan baik kepada tujuan maksiat, maka keharusan mengqasarkan solat terbatal. Jika diteruskan juga qasar solat, maka solatnya tidak sah. Contohnya ni, dia nak pergi Ipoh. Dia nak pergi Ipoh. Dia buat apa pergi Ipoh? Saja jalan-jalan. Saja jalan-jalan tu makna dia baik. Buat apa pergi Ipoh? Pergi cari kawan. Kalau jumpa, tak jumpa, makan balik. Ada tujuan. Ada tujuan. Tiba-tiba dekat-dekat sampai Ipoh, sampai Ipoh, tukar niat daripada niat yang harus pada niat yang maksiat. Dia teringat nostalgia lama. Dia kata, Ipoh ni dulu ada setempat disko, aku bisa pergi. Try. Orang kemudian tak tahu kot. Dia tukar niat dia daripada niat yang baik kepada niat tidak baik. Maka dan tak boleh mengqasarkan sembahyang. Itu satu. Yang berikutnya, ni tak ada ni. Siapa nak tulis. Kalau orang tu dalam perjalanan niat yang baik, dia nak pergi Ipoh saja lah, pergi Ipoh. Niat dia baik. Dia tolak daripada Jitra ni pukul 12. Dia tolak pukul 12. Dia nak pergi Ipoh. Memang cukup 2 malam. Sampai di Semanggui, dia berhenti makan. Niat dia masih baik. Sampai di Semanggui, dia berhenti makan. Berhenti makan. Lepas makan, nak meneruskan perjalanan, tengok jam, ada lagi 5 minit nak lahuk Zuhur. Dia kata, mayang dulu lah, sekali baru pergi. Mayang dulu baru pergi. Maka dia pun tunggu masuk Zuhur, maka dia pun semayang. Dia bukan tekat semayang qasar, jamak sekali. Dia jamak takdim, tarik asar masuk dalam waktu Zuhur berserta dengan qasar. Sebab perjalanannya baik, tujuan dia baik, dia pun semayang. Jadi sekali asar sampai di Ipoh tak kena semayang lah. Walaupun sampai di Ipoh dalam pukul, kita kata sampai dalam pukul 3 kita kata, tak kena semayang lah. Ataupun pukul 2.30, sampai pukul 2.30 lah kita kata. Selepas dia semayang jamak dan qasar tadi ni, semayang dah tu sah sebab perjalanannya baik. Dia pun meneruskan perjalanan daripada Semanggui tadi. Meneruskan perjalanan sampai Cangkat Jerin, dia tukar niat. Sampai Cangkat Jerin, dia tukar niat nak buat maksiat apabila dia sampai di Ipoh. Nak buat maksiat apabila dia sampai di Ipoh. Okey. Persoalan dia. Soalan. Bila dia sampai Ipoh, sekali nak semayang maghrib dengan Aisyah boleh jamak? Boleh jamak? Nak semayang maghrib dengan Aisyah boleh jamak tak? Asal dia semayang lah tadi. Boleh jamak tak? Qasar boleh tak Aisyah? Tak boleh. Sebab dia dah tukar jadi niat jahat daripada baik. Itu semua tahu lah, tak boleh. Macam mana hak semayang dia tadi? Semayang dia tadi ni, hak Zuhur dengan asar, dia telah qasar dan niat dan jamak sekali. Hak tu kira macam mana? Batal tak semayang lah?
Nak kena sembahyang lain ke? Dia qasar dan jamak zuhur dengan asar ni. Terpakai tak sembahyang dah? Pasal apa terpakai? Ada tukang niat? Oh, dia tukar masa lepas sembahyang. Adakah anda yakin? Yakin lah? Kalau yakin, saya terimalah keyakinan itu. Okey. Jadi betul lah. Jadi sembahyang lohok dengan asar dia tu sah. Sebab masa tu dia belum membatalkan niat baik dia tadi. Tapi untuk ke depan Maghrib dan Isya memang tak boleh dah, sebab dia dah tukar niat. Okey. Pandai tuan-tuan jawab tu. Tu cara lama tak main. Okey. Okey ya. Dia hak ni kita cerita pasal COVID sikit. Satu benda yang tak ada siapa boleh jangka. Tu kata masa akan datang hanya Allah Taala yang tahu. Manusia hang tera atau mana hang tak tahu. Hak ni tuan-tuan ni yang kita sembahyang jarak-jarak ni. Jarak ni ada orang duk confuse ni. Ada orang duk confuse. Dia kata macam mana ni? Lepas tu ada imam telajak. Saya pun dekat telajak tu. Pergi sembahyang Jumaat duduk dekat rapatkan saf. Munjuk tak bunyi. Tidak pi. Ada imam telajak tu. Samakan saf. Rapatkan saf. Sesungguhnya merapatkan saf. Waktu rapat habis. Jadi pada kalau kita jadi imam dalam keadaan ni, saya duk kata apa? Kata beralih tengok tu lah. Nak bagi sama lah. Rapat tak boleh. Okay. Ada orang duk confuse. Orang duk confuse. Tapi ulama kita ada jawab lah. Ikut sudahlah. Jangan cakap banyak. Satu hari nanti dia boleh rapat balik lah. InsyaAllah. Baik. Jadi cerita COVID ni dia jadi sejarah lah. Jadi sejarah. Kena bukukan sejarah. Macam orang tua-tua lu duk cerita kat kita. Tung Kelam. Tok Wan saya dulu cerita Tung Kelam. Dia dan duduk zaman tu. Cerita kita dengar saja lah. Orang tak. Ni kita tu jadi kalau umur panjang boleh cerita kat cucu. Cerita kecil dulu Tok Nek COVID. Dulu lah. Ni akan datang ni. Cucu COVID sebab COVID ni nak bak kata. Kira Tok kita, Tok Wahan seronok 14 minggu. Pasal apa Tok Wahan tak kenal sembahyang Jumaat. Dia bak tu. Di sejarah lah. Baik. Okey, kita pergi berikutnya. Satu 167. Bolehkah seorang yang sentiasa bermusafir seperti pemandu bas, pemandu lori dan pelayar mengqasarkan solatnya? Satu lagi, driver kapal terbang, tambah tu. Hak ni orang panggil mudi musafar. Bahasa Arab ni mudi musafar. Itu orang tu kehidupan dia kira musafir. Ada lah hari-hari dia tak musafir, tapi boleh kira kehidupan dia banyak musafir daripada bermukim. Driver bas, driver lori. Jenis driver lori ni syaratnya perjalanan 2 marhalah lah. Driver bas pun kalau driver bas sekolah dia tak musafir. Ni bas ekspres ni. Kapal terbang tu. Orang yang sentiasa musafir yang mengharuskan qasar sembahyang. Okey. Bolehkah dia mengqasarkan solatnya? Selalu orang yang musafir sekali sekala kita simak ni. Musafir sekali sekala macam anak kita naik bas, naik train balik Jitra daripada mengaji Universiti Islam Antarabangsa. Kita pun lama-lama sekali naik kereta api ataupun bawa kereta api Kuala Lumpur tengok anak kita lama-lama sekali. Itu tak apalah kita qasar dan jamak. Ni driver bas ni dia hari-hari. Hari ni pergi Kuala Lumpur, esok balik Al-Ustaz. Dosa Kuala Lumpur, atau rehat sehari, dosa pergi balik. Itu dia panggil orang yang sentiasa musafir. Boleh tak orang yang macam tu mengqasarkan sembahyang? Jawab dia, seseorang yang berkekalan dalam perjalanan harus baginya mengqasarkan solat. Tetapi lebih afdal baginya menyempurnakan solat secara tamam.
Jelas di sini bahawa pemandu bas menuluri dan pelayar yang menghabiskan hari-hari mereka dengan memenuhi kenderaan adalah tergolong dalam kumpulan orang yang sentiasa bermusafir. Orang yang sentiasa musafir ni, penjelasan dalam kitab-kitab fiqh dia kata dia boleh mengqasarkan sembahyang. Tapi oleh kerana musafir dia tu hari-hari, maka penjelasan dia kata sembahyang tamam tu lebih baik. Sebab kalau qasar sehari, bila nak sembahyang tamam? Sembahyang tamam itu lebih baik dari sembahyang qasar. Okey. Termasuk satu lagi, ni tuan-tuan tulis ni, saya nak bang ni. Ni tak tulis buku ni. Orang yang kerja berulang, dia bukan menubah menuluri. Dia musafir hari-hari, macam orang jitra, pinit train di Banak Bukit tu, berulang kerja di Bagan hari-hari. Hari-hari tu dia panggil. Tolak hari dia tak kerja lah, minggu 2 hari. Hari lain, hari-hari naik train. Boleh tak orang ni qasar semayang? Jawabnya dia pun tergolong, walaupun dia tak bawa kereta api tu. Dia tak bawa kereta api tu bawa dia. Maka dia pun dikatakan orang yang mudi musafar, orang yang sentiasa bermusafir. Dia pun boleh qasar semayang. Tapi dia pun hukum sama dengan riba bas tadi. Semayang tamam bagi dia lebih baik daripada semayang qasar. Sebab apa? Sebab hari-hari. Semayang tamam tu lebih baik daripada qasar. Tapi kalau dia segan nak semayang tamam, nak semayang qasar juga, semayangnya adalah sah. Tak ada masalah. Okey. Ni hak jenis yang berulang jauh-jauh ni memang banyak lah ni. Lama orang saya duk tanya pegawai kerjaan nak kerja lu stang, duduk mana? Duduk Bagan. Duduk Bagan, duduk ulang lu stang pi di Bagan pun dah. Ada lu stang ni ditanya. Berhenti Bukit Minyak, lepas tu tak mutu, start mutu pederah pergi ke Jambatan Pulau Pinang. Hari-hari dia bawa jauh tu. Maka mereka ni adalah kumpulan mudi musafar, orang yang sentiasa bermusafir. Boleh mengqasar semayang, jamak pun boleh, tapi semayang tamam lebih baik. Berikutnya, nak soal jawab ke nak pederah? Tak pergi dalam bank, tanya lah. Jangan. Soal jawab. Soal jawab lipat. Okey, ada soalan? Ni soalan pertama, tengok bola. Okey. Dia kalau kita tengok bola saja, tak apa. Kita tengok bola tu. Okey, baik. Jawapan dia ada 2 jawapan. Kalau orang yang syadid, syadid ni orang yang terlampau pegang kuat lah, dia kata tak boleh. Sebab dia anggap tengok bola tu maksiat. Dia anggap tengok bola tu maksiat. Tapi kalau ada satu pendapat lagi, tak apa syadid, tak apa ketat sangat lah, bahawa bola tu adalah sukan, dia bukan maksiat. Sebab misalnya orang tengok bola, orang tak tengok betul pemain bola tu, dia tak pasal nak tengok, tak menitik elok. Dia akan tengok bila goalkeeper tenang bola, dia nak tengok kaki kan, nak tengok bola. Tengok kaki, tengok bola. Dia tengok bola. Bila bola terbang habis sana, dia tak tengoklah kaki kau tu, dia tengok bola. Jadi dia hukum tengok bola. Jadi hak ni tak syadid. Tak syadid mana boleh mengqasarkan solat. Kalau saya tanya, saya ambil saya ambil itulah. Ambil itulah, sebab kalau siapa masuk tengok paha orang tu. Sebab kita tengok bola. Berbeza dengan kita tengok orang berenang. Satu lain. Kita berenang lah, perempuan berenang pakai baju renang kan. Kita tengok ayak ke tengok dia? Abang main. Kita tengok ayak, tengok dia. Tengok dia tak boleh jamak sembahyang. Tapi kalau bola, mana tengok bola. Tu jawapan dia. Okey, ada lagi soalan? Okey, nak syarah ni. Ni pun lama tak tengok. Saya duk mengajar ni, duk mengeliat nak main tak main sama banyak. Tapi saya duk mengajar Facebook. Tuan-tuan nak tengok kan. Betul, duk mengajar Facebook, duk jawab soalan orang, jawab dalam telefon, ikut dan aku tu lah.
Lepas tu duk rakam-rakam lebih kurang tu. Tapi malam takut lupa banyak. Ingat, boleh lagi lupa tu ya. Okey, ada soalan tak? Ni nak syar? Tak ada dah. Tak ada dah, kita kena berhenti rehat-rehat asal. Pukul apa ni noh apa Aisyah? Berapa minit ni? 3 minit. Apa saya goreng dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ilmu yang kita belajar ni, ilmu yang berkaitan dengan apa semayang orang uzuk ni, walaupun kita belajar, tapi oleh kerana kita nak buat dia tu tak sampai masa. Kita nak buat dia tu tak sampai masa. Kadang-kadang kita terlupa. Betul tak? Kadang-kadang kita terlupa. Jadi ada baiknya dari semasa-semasa kita menerah. Kita menerah balik, tengok buku tu, sebagai jadi bekalan pada kita untuk kita beramal. Buku ni, buku saya bukan lengkap sangat ni. Campurlah dengan buku-buku yang lain sama. Tengok tu, insya-Allah kita boleh beramal. Tapi kalau kita duk berasa tak baca, lepas tu lekat terus, kita orang yang hebat. Kita orang yang hebat. Jadi apa-apa pun, buku atau orang panggil kitab, dia adalah teman kita untuk kita beramal ibadat. Lebih-lebih lagi, ibadat yang nak tajuk buku ni hak jenis sekali sekala, bukan selalu. Dalam buku ni ibadat kita buat sekali sekala. Sakit baru nak rujuk buku ni, musafir baru nak rujuk buku ni. Dalam keadaan yang biasa-biasa, buku lain sembahyang tu. Jadi apa-apa pun, semoga apa yang kita belajar ni jadi modal untuk kita beramal ibadat. Ketika itu ibadat kita mudah-mudahan betul, sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat pahala. Jadi dekat ni dululah untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min halil nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.